Okey. Baik, itu rangkap yang ke-6. Boleh nampak tak pelajar? Okey, baik, minta maaf ya. Terhenti sekejap. Okey, rangkap yang ke-6. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Apa maksud penyajak? Ya, penyajak memberitahu kita. Penyajak berpendapat alangkah indahnya, ya. Dunia akan aman damai sekiranya semua manusia berganding bahu menuju keamanan sejagat, ya. Maksudnya kita akan lebih aman, ya, tanpa ada peperangan, tanpa ada yalah ya, ujian-ujian ya seperti penyakit, ya, kita akan hidup seperti biasa, ya, dalam keadaan norma yang biasa. Ya, dalam keadaan sekarang ni kita terhad, ya, terhad. Jadi itulah dia, ya, penyajak beranggapan bahawa sekiranya dunia ini, ya, tidak ada semua-semua itu, maka kita akan hidup dalam keadaan yang aman dan bahagia, ya. Seperti mana sekarang ni, ya, Allah uji kita, ya, kerana Allah sebenarnya nak memberikan, ya, banyak pahala kepada kita ni, ya, dalam keadaan kita yang tak boleh bergerak ke mana-mana, mematuhi SOP pun, ya, kalau kita akur, ya, pada arahan-arahan, sebenarnya, ya, ada ganjaran yang Allah akan berikan, ya. Seperti mana kamulah, ya, seperti mana cikgu, seperti mana kita semua, ya, berhadapan dengan suasana ya, norma baru, belajar pun macam ini, ya, sebenarnya Allah nak menguji kita semua, ya. Itu keseluruhan, ya, rangkap maksud 6 rangkap untuk sajak, ya, ku ingin berterima kasih, ya, sajak yang sangat sangat mendalam, ya, maksud yang cuba nak digambarkan oleh pengarang, penyajak, ya, dalam sajak ku ingin berterima kasih. Okey, boleh faham tak pelajar maksud-maksud setiap rangkap tadi? Boleh faham? Boleh, ya. Okey. Baik, insya-Allah, ya, kamu boleh rujuklah, ya, bagi yang ada buku rujukan, ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada tema. Kita nak mengkajilah. Selepas kita tengok maksud, kita tengok tema dia, ya. Okey, ini tema. Baik, tema ni dalam soalan peperiksaan kadang-kadang dia akan tanyalah, ya, tapi dalam unsur kajian kita kena tengok semua ni. Ya, seperti yang cikgu sebut tadi, ya, selepas kita tengok sajak, kita tengok maksud dan maksud setiap rangkap. Itu mengkaji, ya, mengkaji puisi, ya. Selepas dah tengok maksud, kita pergi kepada tema. Tema tu apa dia? Ni kalau nak catat, boleh catat. Dalam fail kamu tu, ya, dalam fail kamu, dalam buku, dalam testpad atau siapa-siapa yang ada buku. Okey, tema ni apa dia? Sebab tema akan wujud dalam sajak, dalam cerpen, ya, dalam drama, dalam novel. Ya, kita dah tengok gitu kan, tema novel Pelari Muda. Jadi apakah tema? Baik, tema ni idea utama ataupun gagasan utama ataupun perkara pokok ataupun isu penting yang hendak disampaikan oleh pengarang atau penyajak kepada pembacanya melalui apa yang nak disampaikan. Sekarang kita sajak, ya, sajak ku ingin berterima kasih. Jadi seluruh 6 rangkap ni pelajar, ya, seluruh 6 rangkap ni penyajak hendak menyampaikan, ya, rasa, ya, penghargaan dia. Ini tema dia. Ya, rasa penghargaan dia, ya, dan kesyukuran yang teramat sangat penyajak tadi atas kurniaan Tuhan kepada manusia. Ini tema kita. Ya, boleh buat catatan, ya. Okey, boleh buat catatan, ya, tentang tema sajak kita, ya. Okey, baik. Ya, apa tema dia? Menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Boleh buat catatan. Sambil-sambil tu buatlah catatan, ya, pada nota anda dengan tajuk sajak kita. Aku ingin berterima kasih. Apa tema dia? Ini tema dia, ya. Okey, itu tema, ya, menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan, ya, kepada manusia. Manusia dia siapa? Kita lah. Ya, itu tadi penyajak dalam
enam rangkap dia, semuanya dia berterima kasih kan. Sesekali ku ingin berterima kasih. Maknanya sesekali tu rasa, rasa kesyukuran yang teramat sangat. Kita boleh bangun pagi, alhamdulillah. Kita boleh menikmati udara, alhamdulillah. Kita boleh menikmati cahaya matahari yang Allah berikan free kepada kita, syukur, alhamdulillah. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ni, kena ada rasa kesyukuran tu yang teramat sangat, rasa bersyukur tu, kalau Allah tak bagi semua ini, kita tak akan merasa nikmat yang kita kecapi hari ni, macam yang kita sebut dalam rangkap yang keberapa tadi, rangkap yang keempat, dia rasa nak kalungkan rasa kagum kepada pejuang negara. Kalau tak kerana pengorbanan mereka, kita tak merasa apa yang kita nikmati hari ni. Jadi kita kena bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur kerana tumpah darah mereka lah, hari ni kita menikmati kesemuanya. Okey, itu tema dia, tema dia. Okey, kita tengok yang kedua. Selepas unsur kajian tema, apa dia? Okey, dah tentulah persoalan, macam kita tengok dalam novel, Pelari Muda. Tapi novel ni nak mengkaji dia panjang. Macam Sajak ni sekali harum kita buatnya. Okey, ini dia persoalan. Persoalan ni apa dia pelajar? Persoalan ni memang kamu baru nak mula tingkatan 1, pernah cikgu buat latihan persoalan, pelajar dia buat soalan. Dia buat soalan dengan tanda soal. Itu kesilapan sedikit lah, Okey, persoalan dalam Sajak atau dalam novel, apa makna persoalan ni? Makna persoalan itu yang cikgu dah buat tulisan italik tu, dan cikgu kurungkan. Itu ialah makna persoalan. Persoalan ni apa dia? Persoalan ialah idea atau isu-isu sampingan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Itu persoalan. Tema tadi kalau kamu tengok kan nampak satu sahaja. Samalah juga macam novel. Dalam novel pun tema dia satu sahaja. Tapi persoalan dia kan banyak. Kita boleh tengok setiap watak tu ada persoalan mereka. Samalah macam Sajak. Jadi sekarang ni mula memahami. Sebab kamu akan naik tingkatan 2, tingkatan 3, benda yang sama kita akan tengok. Mesti ada persoalan. Jadi persoalan tu, apa lagi perkara lain yang disampaikan oleh pengarang? Apa lagi perkara lain yang disampaikan oleh penyajak? Kita ada 6 rangkap, boleh ambil setiap rangkap tu pun boleh ada persoalan. Tapi tema keseluruhan tadi, keseluruhan rangkap ada 6 tadi, cari satu. Apa tema dia? Tak ada. Apa tema dia tadi? Menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada manusia. Itu tema satu dia. Tapi persoalan kamu nampak, ada berapa dinyatakan di sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu nampak idea-idea atau isu-isu sampingan. Semuanya berakhir dengan noktah. Tak ada noktah kat sini. Sepatutnya ada noktah. Tapi kalau kamu buat soalan, apakah yang hendak disampaikan oleh pengarang? Itu soalan. Dan kita nakkan jawapan. Tapi persoalan kita bukan tanya dan kita nak jawapan. Tapi idea atau isu sampingannya, apa lagi perkara lain? Maksudnya macam itulah perkara lain. Okey, antara persoalan yang cuba diketengahkan oleh penyajak Ihsan Norzali tadi, ini yang pertama, hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Kita rasa aman, kita rasa damai. Kalau 3 hari tak hujan, kita pun dah mula mulut kita ni kan, mula merengut, panas lah apa kan. Tapi bila turun saja hujan, itu sebagai kita hamba Allah, kadang-kadang kita ni lupa dan leka nak ucap syukur. Alhamdulillah hujan. Jangan pula mengut, hujan. Nak keluar tak boleh, Allah hujan dah pula. Kita dah merengut. Itulah kita manusia. Samalah siapa-siapa pun. Jadi hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Macam dia kata dalam rangkap pertama. Bila hujan turun, jiwa menjadi dingin. Api amarah pun terpadam. Itu dia. Rangkap yang pertama. Hujan ni boleh mendinginkan, boleh memberikan kesejahteraan kepada manusia. Itu satu.
Berbakti kepada tanah akan membuahkan hasil. Betul tak? Memang sangat betul. Macam cikgu cakap tadi. Ya. Bila seorang petani tu, tak payah petani. Kalau mak kamulah PKP. Kalau kamulah pun, ya, musim-musim PKP ni, ya, ada rasa nak buat apa ya, nak isi masa. Rasa-rasa macam, ya, paling-paling tidak nak bercucuk tanam. Ya, paling-paling tidak rumah kita sekarang ni pakat-pakat duduk rumah taman ni, ya, macam masing-masing lah, ya, kreativiti masing-masing, ya. Bila kita katalah kita paling-paling tidak kita menanam, ya, pokok kacang bendi ke, pokok kacang panjang ke, pokok apa pun, ya, kita tanam, esok kita tengok dah naik. Itu pun kita dah rasa seronok sangat-sangat sebab tangan kita, kan? Apatah lagi petani. Ya, jadi petani ni, ya, bila mereka ya, yang mengusahakan ladang yang sangat luas, ya, macam siapa? Macam, kamu tingkatan 1, kalau tingkatan 2 Laiman. Ya, dia mengusahakan ladang tembikai. Allah, ya, bila ladang, sebut ladang memang ya, orang kata apa? Kena usaha yang gigih. Ya, jadi kalau tengok keluar saja hasil, kita akan rasa seronok sangat-sangat, ya. Jadi bersyukur. Ya, ni semua ni bersyukur. Ikan di laut memberikan pendapatan kepada nelayan dalam rangkap yang keberapa tadi? Rangkap yang ketiga. Ya, menghargai jasa perwira. Ini persoalan, ya. Ini adalah persoalan. Ya, persoalan. Okey. Okey, persoalan kita tengok dalam rangkap yang keempat. Ya, menghargai jasa perwira-perwira negara. Okey, pelajar, kita nak buat dia punya persoalan ni, kita guna ayat gramatis. Ya, ayat yang simple. Tapi tetapi menyamai maksud dalam rangkap. Contoh dalam rangkap yang keempat, dia kata, sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercinta. Ada 5 baris. Tapi bila kita buat persoalan, 1 baris sahaja kita rangkumkan, ya, kelima-lima baris tadi, ya, menjadi, ya, maksud yang kita nak sampaikan, ya, iaitu dunia menghargai jasa perwira-perwira negara, ya. Dan apa nama ni, ya, dan juga persoalan yang terakhir, ya, diambil dalam rangkap yang terakhir lah. Dunia akan menjadi aman, damai dan indah jika semua orang menghargainya. Boleh sambil cikgu cakap ke, kamu boleh catat, ya. Sajak ku ingin berterima kasih, ya, perkara yang kedua, persoalan. Ya, kamu boleh buat catatan, ya. Okey, ada 5 persoalan. Okey, apa pentingnya yang kita bincang ni? Sebab dalam soalan, ya, soalan peperiksaan, okey, soalan peperiksaan, cikgu terangkan waktu akhir nantilah. Ya, akan ada soalan yang mungkin dia tanya tema, ya, yang mungkin dia tanya persoalan, ya, dia akan tanya nanti. Yang ni yang kamu nak bawa dalam peperiksaan. Okey, katalah dia kata, okey, berikan 2 persoalan, ya, yang terdapat dalam sajak ku ingin berterima kasih. Ambillah mana-mana salah satu daripada 5 tadi. Dia minta 2. Kamu pilih mana-mana, rangkap, ya, ayat kamu sendiri. Persoalan yang terdapat dalam sajak ku ingin berterima kasih ialah, contoh, ya, berbakti kepada tanah akan membuahkan hasil. Persoalan kedua pula ialah menghargai jasa perwira-perwira negara. Itu contohnya, ya. Okey, baik pelajar, boleh respon, boleh dapat tak? Setakat yang cikgu dah bincangkan sampai persoalan, boleh dapat? Boleh. Okey, bagus. Kalau dapat ada catatan. Tapi insyaAllah cikgu akan share video ni dalam grup. Kalau kita tak sempat, kamu boleh tengok balik, ya. Okey, itu persoalan, ya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya selepas persoalan. Ya, selepas persoalan. Okey, tadi tema. Kemudian mula-mula maksud. Kemudian persoalan. Kemudian tema, mula maksud, ya, lepas tu tema, lepas tu persoalan. Okey, sekarang yang seterusnya. Okey, buat catatan, ya, buat catatan masing-masing. Okey, habis kita tengok yang seterusnya, bentuk sajak. Ya, ini yang tak ada dalam novel.
Dalam novel Pelari Muda kita tak tengok bentuk, tetapi dalam sajak, dalam puisi tradisional pantun hari tu, syair, kita kena tengok unsur kajian ini. Apa dia? Bentuk. Bentuk sajak. Okey, ini ada, tengok kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 perkara yang kita akan tengok dalam bentuk. Kita akan tengok dalam bentuk. Okey. Baik, cuba buat catatan. Yang pertama, bilangan rangkap. Setiap kali nak tengok bentuk. Okey, dalam soalan peperiksaan. Contoh dalam soalan peperiksaan, soalan tanya. Nyatakan 2 ciri-ciri bentuk sajak ku ingin berterima kasih. Sekarang ada berapa? Ada 6. Sekarang ada 6. Tengok ada 6. Kamu boleh pilih mana-mana 2 daripada 6. Ini yang kamu kena kuasai. Bila soalan tanya bentuk, nak cerita apa dalam bentuk? Okey, 6 perkara ni. Pertama, rangkap. Pertama, berapa rangkap? Senang je belajar. Tapi kamu kena fokus betul-betul lah. Dalam bentuk kita tengok 6 perkara ni. Apa dia? Mulakan dengan bilangan rangkap. 6 rangkap. Dalam soalan, nak jawab macam mana? Okey, antara ciri-ciri sajak ataupun bentuk sajak. Bentuk dengan ciri-ciri tu sama ialah sajak ini terdiri daripada 6 rangkap. Kamu dah dapat markah. Lagi, apa lagi nak cerita? Okey, bilangan perkataan. Sajak ni kita buat overall, lebih kurang saja. Perkataan yang paling pendek dengan perkataan yang paling panjang. Dalam sajak ni kita buat anggaran sahaja. Bilangan perkataan sajak ialah antara 2 hingga 5 patah perkataan. Kamu buat macam tu, kamu dah dapat markah. Okey, kalau tak ingat jumlah perkataan, jumlah baris tak sama, tidak sama 2 hingga 5 patah perkataan. 2 perkataan, sorry. Ini silaplah bilangan baris. Ada ni salah-salah ni. Bilangan baris ni bukan, ni dah salah perkataan ni. Cikgu dah silap. Sepatutnya bilangan baris dia 3 hingga 5 baris. Salah tu. Ini kena betulkan. Antara 3 hingga 5 baris. Macam mana kita nak tahu kalau kamu tengok sajak ada buku di tangan. Tengok sajak yang terakhir. Rangkap yang terakhir. Kan ada 3 baris. Alangkah indahnya dunia, andai semua merenung kekosongan hidup ini. Itu 3 baris. Yang paling panjang pula, kita pergi pada sajak yang atas dia. Sajak rangkap yang ke atas dia, sajak rangkap yang kelima. Nampak? Sesekali ku ingin pula menjadi bunga. 1, menebarkan keharuman. Baris yang kedua, di taman-taman keresahan hidup. Baris yang ketiga, menyerahkan keinsafan. Baris yang keempat, dan kepada keangkuhan perang. Baris yang kelima. Jadi kita buat lebih kurang. Bilangan baris dia antara 3 hingga 5 baris. Yang ni kita guna simbol dalam peperiksaan. Tak bolehlah guna simbol ni. Kena guna perkataan hingga. Okey, kemudian yang keempat ialah bilangan suku kata. Suku kata ni macam mana? Okey, ku ingin berterima kasih. Ku 1, i 2, ngin 3, ber 4, te 5, ri 6, me 7, ka 8, se 9. Maknanya berapa? 9 suku kata. Itu suku kata. Jadi kita buat lebih kurang purata antara 7 hingga 14 suku kata. Yang ni kan pelajar, kamu dalam peperiksaan kamu ambil yang paling mudah lah. Kalau dalam peperiksaan ditanya bentuk, kamu ambil yang pertama dengan yang kedua. Bentuk sajak ku ingin berterima kasih ialah bilangan rangkap 6 rangkap. Dah dapat 1 markah. Bilangan perkataan pula antara 2 hingga 5 patah perkataan. Tapi yang mahir sikit, boleh pergi kepada baris, boleh pergi kepada suku kata. Okey, perkara yang kelima ialah rima akhir. Cikgu Mat. Nak pakai. Okey, kalau rima akhir ni, ni cikgu kena tunjuk, kena pergi balik kepada sajak tadi. Macam mana nak pergi pada sajak? Nak pergi balik pada sajak. Cikgu pergi pada sajak. Ini contoh ni memang cikgu kena tunjuk dekat kamu rima akhir ni. Macam mana nak tengok? Rima akhir ni ialah bunyi di hujung baris. Kita pergi pada sajak kejap. Sin 1, okey.
PowerPoint. Tak ada scene satu. Oh, okey. Okey, kita untuk nak tengok rima akhir ni memang kena tengok. Kamu nampak tak ada R1, R2? Oh, kamu tak nampak lah ya. Kita ada rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 sampai kepada rangkap yang ke-6. Jadi setiap rangkap ni kita tengok pada hujung baris dia. Hujung baris dia tu huruf yang terakhir. Ni kita tengok huruf yang terakhir. Kita nampaklah hujung dia. Contohnya kalau buku di tangan kamu, ya, kamu tengok pada rangkap yang ni nampak ke? Sin. Mana dia? Okey, kita pergi balik pada ni ni rangkap yang pertama. Okey, cikgu nak ambil contoh. Mana buku apa? Nak tulis. Simpan iPad. Okey, cikgu ambil contoh ya. Okey, kamu tengok di hujung ya, ini tetamu, dingin dan terpadam. Kita nak ambil huruf akhir. I, U, N dan M. Okey. Ya, okey, kita tengok. Okey, tengok pada huruf yang terakhir I, U, N, M tadi. Kita tengok ini namanya bunyi di hujung baris. Untuk huruf I, U, N dan M ni kita namakan dia sebagai A, B, C, D. Itu yang kamu nampak rima akhir tadi. Ya, rangkap 1, ya, rima akhir dia A, B, C. Betul lah. Rangkap 1 ialah A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Macam mana nak tahu? Tengok pada hujung baris dia. Kalau hujung baris dia tak sama, kita mulakan dengan A. Lepas tu U. U kan tak sama. Jadi U jadi B. N. Yang baris yang ketiga N pun tak sama, dia jadi C. Dan baris yang terakhir, baris yang keempat, api amarah pun terpadam, M tak sama, tak jumpa lagi dengan yang hujung yang pertama tadi, dia jadi D. Jadi rangkap yang pertama, ya, rima akhir dia lah A, B, C, D. Dia macam tu. Apa pen? Ya, saya. Tak apa, cikgu sedang mencari sajak dia. Okey, ni. Okey, OBS. Okey. Yang keempat. Pak cikgu nak buat catatan sikit nak tunjuk dekat anda ni. Ni. Okey, untuk rima akhir ni, setiap rangkap kita kena bagi contoh. Dalam pemeriksaan, bukanlah kita nak masukkan setiap rangkap. Kita mungkin boleh bagi rangkap pertama atau rangkap kedua sahaja dulu. Ya, sebagai bukti, kamu nak tunjuk rima akhir dia. Okey, sekarang ya. Okey, cikgu ambil perkataan rangkap yang pertama, perkataan hujung dia. Okey, ya, setiap perkataan hujung dia. Baris yang pertama, cikgu tulis rangkap 1. Ini A1 ni maksud rangkap 1 lah. Tak. Ini salah. Yang tadi tu rangkap pokok demo. Ini tu bukan. Kasih, lepas tu tetamu, baris yang kedua. Lepas tu dingin. Baris yang ketiga. Perkataan yang terakhir setiap baris rangkap yang pertama ya. Terpadam. Rangkap 1, B baris 1, B baris 2, B baris 3 dan B baris yang keempat. Okey. Ni cikgu nak tunjuk kat kamu macam mana kita tengok rima dia. Okey. Kamu nampak tak cikgu catat tu? Okey, bagus. Kita tengok baris hujung. Okey, cikgu pen merahkan dia. H, U, N dan M. Yang ini dalam rima ni, okey. Macam mana? Okey. Okey, rima dia, yang ni kita namakan sebagai A. Yang ini B, yang ini C dan baris yang terakhir D. Kenapa?
Okey, kenapa A, B, C, D? Sebab huruf dia tak sama. Nampak? H, kemudian U, kemudian N, kemudian M. Sekiranya ada baris yang kelima, mengulang balik perkataan yang sama huruf dia. Contoh, cikgu ambil perkataan kagum. Ini tambahan. Contoh, cikgu ambil perkataan kagum. Baris akhirnya ialah M. Okey, kelas, pelajar. Kita nak bubuh huruf apa sekarang? Cuba respon. Kita nak bubuh huruf apa? Huruf? Betul. Huruf D. Sebab dah ulang kan. Kagum dengan terpadam tadi huruf yang sama. Okey, katalah cikgu ambil balik perkataan dalam sajak ini. Ya, contohnya kepadamu. Ini tambahan. Yang pen merah ni ialah tambahan. Kepadamu. Sekarang cikgu nak tulis huruf apa? B. Pandai. Betul. B. Sebab mu ni kan dah ulang. Dah jumpa balik dekat baris yang kedua tadi kan. Itu sebab dia B. Okey, katalah ada lagi sajak baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah baris 7? Ada. Ya, ada sajak yang panjang-panjang. Satu rangkap dibuat sampai 7 baris. Okey, contoh cikgu ambil perkataan dalam sajak kita keharuman. Okey, sekarang ni bunyi di ujung baris dia apa? Dah suara berdengung. Cikgu tak dengar. Boleh ulang balik huruf? N. Yelah huruf hujung dia sekarang ni dah N kan? N. Jadi kita nak bubuh rima akhir dia huruf apa? Huruf C. Betul. Huruf C. Ya, dah faham dah tu. Ya, jadi rima akhir rangkap ini kita senaraikan sekarang. Rangkap 1, rima akhir dia kita cantumkan keseluruhan 7 baris tadi. Dia jadilah A, B, C, D, D, B, C. Nampak tak 7 tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya, kita susun balik. A, B, C, D, D, B, C. A, B, C, D, D, B, C. 7 baris ni kita mengambil pada huruf dia sahaja. Bukan perkataan tadi. Ya, huruf rima dia. Ya, jadi macam tu. Okey, kita nak cuba buat latihan sekejap. Ya, kita tengok pada macam mana PowerPoint. Ya, kita ambil sajak rangkap yang okey, ni rangkap yang pertama pelajar. Ya, rangkap yang pertama kita nak pergi pada rangkap yang seterusnya. Cikgu buat contoh lah. Cuba kamu belajar pula ya. Cuba kamu tengok macam mana ni. Okey. Okey. Ini rangkap yang kedua pelajar. Cuba kamu buat. Ya, cuba kamu buat. Budi hidup kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Ada siapa nak cuba? Apa rima akhir dia? Silakan. Boleh sebut. Sebab cikgu tak nampak. Cikgu tengah tunjukkan PowerPoint ni. Saya tu. Boleh sebutkan? Ulang-ulang sebab suara kamu agak berdengung. Ya. B. C. Pandai. Bagus. Tepat. A, B, C, A. Kenapa ulang A 2 kali? Sebab I tu dah jumpa. Betul. Bagus. Very good. I dia jumpa I balik. Dia jadi A. Jadi A, B, C,
Very good, very good. Faham. Bagus. Kita tengok yang panjang sikit. Kita ada sajak yang agak panjang kan. Kita pergi, okey. Ini rangkap yang ini rangkap panjang sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Rangkap yang panjang sikit. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Ya, saya. Boleh. Saya. Sila. Boleh. Teruskan. A, B, C, C. Oh, ulang balik. Ya. Pandai. Very good. Betul. Tepat. Ya, tahniah. Faham. Itu menunjukkan anda faham. Betul. Ya. A sebab U. Ya. Lepas tu G dia jadi B. Lepas tu A dia jadi C. Jumpa A balik. Jadi C balik. Dan A balik. Tetap C. Jadi rima akhir kita untuk rangkap yang ketiga. A, B, C, C, C. Bagus. Ya, maknanya menguasai. Bagus ya dan fokus. Alhamdulillah. Seronok cikgu ya bila anda boleh fokus di situ. Okey, terima kasih. Kita balik semula kepada bahan kita seterusnya. Ya, tadi kita berada pada rima ya. Itu bentuk ya, masih dalam bentuk. Banyak lagi ni. Banyak lagi yang cikgu nak share dengan anda. Okey. Nak pergi kepada bentuk, alamak. Okey ya. Nak menariknya ni. Okey. Okey, kita terus kepada ini lagi masuk tadi ni tema. Okey, selesai persoalan. Ya, ni bentuk tadi. Ya, okey kamu tengok bentuk dia. Nampak ya? Tu rima dia. Ya, rangkap 1 ini tadi kita dah buat rangkap 3 tadi ada pelajar dah cuba. Bagus. A, B, C, C. Nampak tepat? Ya, kemudian kamu cubalah rangkap yang keempat, rangkap yang kelima dan rangkap yang terakhir yang paling simple tadi. Dunia merenung ini. Ujung. Cikgu baca perkataan dia. Dunia merenung ini jadi dia A, B, C. Ya, sebab huruf dia tak sama. Jadi keseluruhannya pelajar, sajak kita ni berbentuk bebas. Kenapa bebas? Sebab rima dia kan tak sama. Macam sajak pantun. Pantun ABCD. Dia rima dia sama. Ya, rangkap 1 ke, rangkap kedua ke, rangkap ketiga ke, dia rima dia mesti sama. Ya, sebab dia terikat. Jadi sajak kita ni, ya, bebas. Okey, dah habis bentuk. Ni dah habis bentuk. Yang mana sempat catat, sila catat ya. Okey, sekarang kita pergi kepada habis saja dah masuk gaya bahasa. Gaya bahasa ni memang rumit sikit. Ya. Okey, banyak gaya bahasa yang cikgu nak share dengan anda. Kita ada 7 semua. Sajak kita ni sangat simbolik. Ya, sajak Ehsan Norzali ni banyak sangat ya unsur gaya bahasa yang ada dalam dia. Okey, cikgu share dengan anda. Cikgu bacakan sahaja. Ya, nanti kamu boleh tengok balik video. Ya, sebab kita kena lajulah. Ya. Okey, yang pertama dalam sajak kita ni ada simili. Ini unsur-unsur sajak yang anda kena kuasai lah. Ya, kita ada simili pelajar. Okey, simili. Kita ada personifikasi. Kita ada metafora. Kita ada 7 semua. Ya, slide yang pertama ni simili. Simili ni apa dia? Yang dalam kurungan ni ialah maksud dia pelajar ya. Nanti boleh tengok balik semula. Kaji habislah. Ya, sebab sajak kita ada 4 sahaja. Okey, ada 4 sahaja. Ada kawan kita yang nak masuk ke macam mana ke? Ya. Okey, ada 4. Jadi ini ialah simili. Ya, lepas tu personifikasi, lepas tu metafora. Simili ni ialah perbandingan yang menggunakan perkataan bagai, perkataan seperti. Ini contoh. Ya, kalau kamu jumpa perkataan lain, ya, dan lain-lain ni sebenarnya. Ya, okey. Simili, okey cikgu nak share juga. Ya, ni tadi. Okey, simili ni ya, selain daripada perkataan bagai, perkataan seperti, ya, kamu juga mungkin boleh jumpa dengan perkataan bak. Itu simili. Ya, simili. Okey, simili. Okey, simili ni dalam dia ya ada perkataan bagai. Tu kan cikgu dah highlightkan tadi. Ya, ada perkataan bak.
ada perkataan laksana. Ya, ada perkataan macam. Ada perkataan apa lagi? Ya, perkataan seperti. Yang ni unsur kajian simili. Kena carilah ya baris-baris yang ada perkataan ya yang cikgu sebutkan tu. Ya, macam contoh kita nampak ada perkataan bagai. Ya, ini dapat dalam sajak kita rangkap yang pertama. Nanti siapa yang ada buku tu boleh tengok. Ya, rangkap yang pertama baris yang kedua. Ya, kepadamu hujan bagai tetamu. Tetamulah ya kerana dia datang sekali-sekala. Ya, macam hari ni alhamdulillah cuaca kat tempat cikgu sangat ya mendamaikan ya. Dah matahari dah mula ya muncul ya memberikan rezeki pada kita. Rezeki macam mana? Rezeki itu matahari. Ya, hujan pun rezeki. Ya, matahari bila ada matahari dia mengeringkan kain-kain pakaian-pakaian kita. Bila ada matahari orang nak pergi kerja pun ya mudah ya tak payah berpayung kan. Ya, orang yang kerja di ladang pun tak boleh turun ke ladang ya, boleh pergi ke ladang dengan ya damainya. Jadi ada bagai ya. Jadi kepadamu hujan ni bagai dia kata tetamu. Ya, tetamu yang datang sesekali ya. Okey, personifikasi. Okey, yang kedua ni ialah unsur gaya bahasa personifikasi. Dalam peperiksaan kamu nak kena bawa perkataan ni ya. Jadi sekarang kamu cuba kuasai mana yang kamu rasa mampu. Ya, sebab dalam peperiksaan diminta 2 saja. Kebiasaannya 2 saja. Sekarang ni okey simili, rasa-rasa okey bolehlah. Ya, sebab bila cari je perkataan bagai, cari je perkataan yang cikgu tunjukkan dekat kamu tadi kan. Ya, ni dia. Ya, cari je perkataan-perkataan. Ada bagai, ada bak, ada laksana, ada macam, ada seperti. Itu simili lah. Ya, itu ialah simili ya. Okey. Yang kedua, memberi sifat manusia kepada yang tidak bernyawa atau benda. Ikan-ikan yang riang. Pelajar, yang riang ni biasanya manusia saja. Tapi sekarang dia kata ikan boleh riang. Tak nampak pun. Tapi inilah dikatakan unsur gaya bahasa personifikasi. Contoh lain cikgu nak tunjuk macam ni. Yang mudah lagi kamu nak faham. Ni personifikasi pula ya. Personifikasi ni kita bagaikan manusia, binatang atau benda tu macam manusia. Okey, contoh yang paling mudah. Daun nyur. Melambai-lambai. Pelajar, nyur ni apa? Siapa tahu nyur ni apa? Apa dia nyur? Pandai, bagus, tepat, bagus. Itu kena tahu nyur ni. Kalau tak tahu, kalau orang utara dia kata nyok, nyok. Mida, kukok nyok satu, mak nak buat ni kuih kasui. Contoh, kukok nyok. Tu orang utara. Ya, nyur ni kelapa. Ya, daun kelapa. Melambai-lambai. Yang melambai, boleh melambai ni orang. Daun mana boleh melambai. Tapi inilah dia unsur gaya bahasa personifikasi. Daun yang kita nampak dekat tepi pantai tu kan macam tangan orang melambai-lambai. Jadi ini namanya personifikasi. Ya, diumpamakan daun tu macam manusia. Ya, yang boleh melambai-lambai. Ya, yang melambai ni biasanya manusia sahaja. Tapi sekarang bila diumpamakan daun ni ya yang boleh melambai, itulah namanya personifikasi. Ya. Okey, baik. Seterusnya metafora. Metafora ni unsur gaya bahasa apa? Perbandingan dua perkataan iaitu abstrak dan konkret. Abstrak yang kita nampak. Sorry. Abstrak ni kita tak nampak. Ya, abstrak ni kita tak nampak. Konkret tu kita nampak. Ya, konkret bangunan konkret. Ya, jadi bangunan konkret ialah bangunan yang kita nampak lah. Ya, yang konkret tu yang kita nampak. Jadi yang kita nampak, apa yang kita nampak dalam contoh tu pelajar? Dalam contoh, darah kesetiaan. Yang mana yang kita nampak? Darah kan. Jadi bila darah, konkret lah yang kita nampak. Bangunan kan, konkret kita nampak bangunan. Jadi darah kita nampak, jadi itu ialah konkret. Kesetiaan ni macam mana kita nak cerita? Tak boleh.
Tapi melalui perlakuan dia kita tahu kesetiaan, ya. Jadi kesetiaan tu abstrak, suatu yang kita tak nampak satu dan suatu yang kita nampak satu, ya. Ini kita namakan sebagai metafora, ya, metafora, ya. Perbandingan dua perkataan, satu abstrak dan satu konkret. Mesti dua saja. Ya, perkataannya dua saja dan darah kesetiaan ni ada dalam sajak kita, dalam rangkap sajak yang tadi pejuang negara tu, ya, mestilah dalam tu, ya. Darah kesetiaan tu duduk dalam rangkap yang keempat, baris yang keempat juga. Alright, apa lagi yang kita nak tengok? Okey, kita tengok seterusnya. 7 cikgu cakap tadi kan, ya, ada 7 semuanya. Wah, banyak lagi ni, ya, yang cikgu nak terangkan kepada anda. Okey, yang ketiga baru. Okey, seterusnya yang keempat cikgu bacakan laju-lajulah, ya. Okey, hyperbola. Hyperbola ni perbandingan yang melampau-lampau, berlebih-lebih. Dia nak terangkan pada kita api amarah pun terpadam. Api amarah. Api, marah ni macam api, betul lah. Ya, kalau setengah-setengah orang buat TikTok tu keluar api kan, kot telinga dia kalau tengah marah tu, ya, keluar darah kot hidung dia, berlebih-lebih sangat. Ni namanya perbandingan melampau, ya, api amarah pun terpadam. Kemudian yang kelima, ya, dalam sajak kita ni pelajar, ada imej alam. Apa dia imej alam? Sesuatu yang bersifat semula jadi. Yang Allah jadikan itu kita namakan imej alam. Contoh dalam sajak kita ni ada perkataan ikan. Ada tadi kan? Ada bunga, ada samudra, ada hujan. Samudra ni ialah laut. Jadi ini namanya imej alam. Pelajar, ya, cikgu nak bagi tahu bukan semua sajak ada unsur 7 yang cikgu sebut. Bukan semua. Jadi kamu kena mencari. Di dalam soalan tu kamu kena cari. Jadi sebab itu kamu kena hadam. Ya, apa dia simile, apa dia imej alam. Kamu cari yang kamu boleh buat. Sebab kita ada 7. Dalam peperiksaan dia nak 2 saja. Ya, jadi bila 2 cari yang kamu boleh. Ya, contohnya nombor 6, kata ganda kan senang. Ya, taman-taman dalam sajak yang kamu kaji nanti, contohnya sajak aku ataupun sajak bahasa ada kata ganda. Itu ialah unsur gaya bahasa dalam peperiksaan. Cari yang mudah. Ya, cari yang mudah. Jadi dalam sajak kita, aku ingin berterima kasih ni pelajar, banyak unsur gaya bahasa dia. Satu contoh yang terbaik lah yang kita boleh ambil. Ada sajak yang tak ada. Tak ada hyperbola, tak ada kata ganda. Tengoklah mana yang kamu kuasai, ya. Okey, 6 dah. Yang ketujuh, yang terakhir. Apa dia? Kita tengok yang last dalam unsur gaya bahasa ni. Bukan 7, 8. Ya, singkop. Singkop ni adalah pemendekan perkataan. Yang cikgu dah gariskan. Ini singkop. Kena kuasai perkataan ni lah. Ya, perkataan ni yang kamu kena betul-betul menguasai. 7 dah. Dah laju pula dia. Okey, kita patah balik. Kenapalah pula dia pergi laju. Macam mana nak patah balik, sekejap. Okey. Kita kena patah balik. Dah habis. Dia nak suruh sampai cepat dah tu. Dah laju benar pula dia pergi. Okey. Maknanya dah sampai pengajaran tu last lah. Okey, singkop tadi. Pemendekan perkataan. Okey, nampak tak cikgu gariskan? Ini pun satu yang mudah untuk kamu bawa dalam peperiksaan. Ya, kalau rasa boleh singkop, boleh kata ganda, silakan. Ya, mana yang kamu rasa mampu, ya. Okey, tu contoh-contoh cikgu dah gariskan. Ini namanya singkop. Ya, sepatutnya aku ingin. Sepatutnya kepada kamu. Tangan kamu. Lagi apa singkop? Emak. Kita singkatkan kepada mak. Apa lagi yang kamu tahu? Apa contoh lagi? Yang kamu perasan lah. Yang kita boleh singkatkan. Aku jadi ku. Kamu jadi mu. Ni kan. Hendak jadi nak. Apa lagi? Emak jadi mak. Apa lagi? Kakak jadi kak. Boleh? Boleh, betul-betul kakak jadi kak. Contoh. Tapi yang wujud dalam sajak lah. Yang tak ada janganlah, kan. Itu kakak jadi kak. Betul. Sangat tepat. Apa lagi, ya? Tetapi, kan. Jadi tapi sahaja. Kalau dalam sajak kamu jumpa perkataan-perkataan yang dipendekkan ni,
Silakan ambil contoh sebab dalam peperiksaan kadang-kadang dia nak contoh. Ya, berikan 2 unsur gaya bahasa berserta contoh. Kan? Jadi kenalah bagi. Ya, unsur gaya bahasa tu singkap dan contohnya ku ingin. Dan yang terakhir unsur bunyi terbagi kepada 2, ada 8 ya. Ada 8 unsur kajian gaya bahasa. Yang pertama asonansi. Ini dia punya istilah sastra dia. Yang kedua aliterasi. Apa dia asonansi? Pengulangan vokal E atau I atau I atau O atau U. Nak ambil contoh, kita kena bagi contoh. Okey, cikgu ambil perkataan yang kita dah ulang banyak kali. Ya, sesekali ku ingin berterima kasih. Nampak cikgu gariskan I. Ya, kita cari ada 5 kali I. Dalam peperiksaan kena buat macam ni. Ya, dalam peperiksaan kena buat macam ni. Macam mana? Kena tulis perkataan asonansi dia dan kena bagi contoh. Contoh yang ni je ke cikgu? Tak. Ya, boleh ambil mana-mana ya baris saja ya dan kena gariskan di bawah dia. Bawah dia kena garis macam cikgu buat dan kena sebutlah I 5 kali. Membuktikan ini ialah asonansi. Ya. I saja ke cikgu? Tak. Kan ada dah cikgu tulis kat sini. A atau I atau O atau U. Carilah mana-mana baris dalam sajak kita yang panjang tadi. Satu baris saja yang kamu gariskan. Kalau kata A ada 4 kali, silakan. Ya, di sini kita nampak I. Kalau tengok I kan? I1, I2, I3, I4. Boleh? Boleh. U pun ada. U. Tapi U1 tak salah. Kita kalau boleh kita cari yang 3 ya. Okey, dan yang terakhir untuk unsur gaya bahasa ialah aliterasi. Lawan kepada asonansi yang namanya pengulangan huruf konsonan selain daripada vokal tadi. Selain daripada ni lah 24 huruf. Kita kan banyak huruf ada 24. Ya, 5 sahaja dalam asonansi. 19 lagi ialah aliterasi lah. Ya, contoh cikgu ambil jiwa pun menjadi dingin. Nampak cikgu gariskan N. N tu aliterasi ataupun konsonan. Ya, yang lain daripada A, E, I, O, U ni lah. Ya, jadi N cikgu gariskan. Wajib garis ya. Kalau tak bagi contoh dan tak garis, kamu tak dapat markah. Dengar tu ya. Wajib garis, wajib ambil satu contoh, wajib digariskan huruf di bawah dia dan nyatakanlah ya huruf N 4 kali. Yang ni ke saja cikgu? Tak, macam cikgu sebut tadi. Boleh ambil mana-mana baris. Ya, contohnya kamu nak ambil alangkah indahnya dunia. Boleh? Cari mana huruf konsonan dia ya. Okey, baik sampai di situ dah 9.35. Boleh faham tak pelajar-pelajar? Okey, bagus. Alhamdulillah. Nanti tengok balik ya cikgu share video ya. Okey, kita pergi seterusnya. Ini ialah unsur kajian gaya bahasa. Ya, tadi kita dah tengok maksud yang pertama, lepas tu tema, lepas tu persoalan, lepas tu bentuk. Ya, nada cikgu tak masukkan. Sorry lah ya, terskip juga. Nada tak ada. Okey, apa tadi? Bentuk, lepas tu gaya bahasa yang kelima. Okey, sekarang yang keenam, nilai. Nilai ada dalam novel. Ya, ni nilai. Ya, nilai ni apa dia? Biasanya kalau kita sebut nilai ni kan. Okey, sekejap ya. Kita catat sikit. Ya, okey, nilai. Kalau cikgu sebut nilai, ya, nilai, biasanya kita akan kaitkan dengan murni. Perkataan nilai murni. Kalau sebut nilai murni, sesuatu sifat yang baik. Ya, sifat baik. Nilai murni ni sesuatu yang baik ataupun yang positif. Ya, yang positif. Jadi kalau sebut nilai positif ni banyaklah. Ya, kita ada banyak sangat nilai positif. Ya, satu yang sangat baik. Tengok contoh. Ya, bertanggungjawab, rajin kan. Itu contoh-contoh lah. Kalau kita nak senaraikan banyak sangat. Ya, tanggungjawab, rajin, baik hati. Lepas tu apa lagi? Berdikari. Lepas tu mengenang jasa. Lepas tu insaf. Lepas tu taat perintah Allah. Lepas tu banyaknya lepas tu. Banyaklah. Ya, maksudnya nilai murni ni suatu yang positif, suatu yang baik ya. Okey, itu nilai. Ada nilai yang ada dalam sajak kita ni, itu satu yang dibagi
mengenang jasa. Contohnya, ya, mengenang jasa pejuang negara. Yang kedua, kita ada nilai apa? Nilai keinsafan. Ya, perang menyebabkan kerosakan kepada manusia dan alam. Pelajar, cikgu nak sebut di sini, bila sebut nilai saja perkataannya dua. Nilai mengenang jasa, nilai keinsafan. Ya, kita sebut perkataan nilai bersama dengan murni tadi, ya, yang memurnikan, ya, yang memurnikan. Okey, seterusnya ada banyak, ya, tapi cikgu nak sharekan dengan anda tak banyaklah. Kamu ada buku rujukan, ya, kamu boleh rujuklah, ya, kamu boleh rujuk dalam buku rujukan yang kamu ada tu, ya. Okey, seterusnya nilai apa lagi? Kita tengok yang cikgu senaraikan di sini. Ya, nilai kesetiaan. Ya, okey. Kita sebut perkataan nilai, ya, dalam peperiksaan kena ada perkataan nilai dan murni dia. Ya, kesetiaan. Tu, ya, nilai kesetiaan. Ya, dan ada dalam sajak kita tadi, pejuang setia, pejuang, ya, yang setia kepada negara. Ya, pejuang, ya, pengorbanan seorang pejuang, ya, sangat setia kepada negara. Ya, kalau tidak mereka tidak berada di medan-medan, ya, medan-medan peperangan. Dan yang terakhir, bagi 4 sajalah, ya, kamu mungkin dapat banyak lagi nilai dalam sajak kita. Tapi yang cikgu share di sini nilai yang keempat, yang tidak lain, yang sudah tentu banyak yang kita nampak tadi, berterima kasih itu syukur. Ya, nilai kesyukuran, mensyukuri nikmat pemberian Tuhan, ya. Kita syukur dengan hujan, kita syukur dengan tanah, ya, kita syukur dengan ikan, kita syukur dengan budi yang ditaburkan oleh pejuang-pejuang tanah air, dan kita syukur dengan frontliner yang ada yang membantu kita, ya, dalam mengekang, ya, penyakit COVID-19, ya, yang sedang kita, ya, hadapi sekarang. Buka sekolah ke cikgu bulan 10. Wallahu a'lam, ya. Tunggulah berita, ya, daripada menteri kita, ya. Okey, kita tunggu sama ada kita boleh bersemuka atau bagaimana. Wallahu a'lam. Doa-doalah cepat-cepat buka sekolah. Letih benar dah, ya, PDPR ni, ya. Pakat-pakat nak mengamuk-mengamuk dah, ya, sebab PDPR ni. Susah kan? Okey. Baik, yang terakhir kita pergi kepada, ya, dah selesai nilai. Contoh cikgu bagi 4, ya. Tapi 4 saja ke? Tak banyak, ya. Dalam peperiksaan 4 ke cikgu? Tak, 2. Itu sebab bagi 4, ya, tak nak banyak sangat. Okey, yang terakhir pengajaran. Ini nota. Ya, pengajaran ni kata kunci yang perlu anda ingat semasa menulis pengajaran ialah, ini kata kunci dia. Ya, yang kamu tahu, cikgu yakin semua orang tahu bila sebut pengajaran sahaja, ya, mesti kena ada kita mestilah. Kita haruslah. Kita wajib, kita hendaklah, kita perlulah, kita seharusnya. Yang ni yang positif. Ya, okey, cikgu nak share kalau yang negatif. Ya, macam novel kita kan ada negatif. Okey, yang negatif, ya, untuk pengajaran, pelajar kalau sempat catat silakan. Ya, ada tak pengajaran yang negatif? Ada. Kita mulakan dengan perkataannya. Kita janganlah. Contoh. Ya, kan novel pelari muda kan? Janganlah macam Kamarul, ya, kita janganlah bersifat biadab kan, ataupun kita usahlah. Ini untuk yang negatif, ya, pengajaran yang bersifat negatif. Ya, kita janganlah membuang sampah merata-rata. Kita janganlah menganiaya, ya, binatang-binatang, ya, binatang-binatang. Kita usahlah. Contoh, ya. Itu yang pengajaran yang bersifat negatif. Okey, apakah pengajaran? Pasal apa pula dia tarik ke situ? Sekejap. Tarik balik. Tak apa. Macam mana ni Cikgu Mat? Sekejap. Okey, kita tarik balik. Tak apalah, ya. Allahu Akbar. Dah terbesar lah pula. Okey. Kita tengok apa pengajaran yang ada, ya, dalam sajak kita ni. Okey, ni antara pengajaran yang cikgu gariskan di sini, nampak, ya.
Allahu Akbar, terbesar pula. Cikgu macam mana dia terbesar? Oh, sorry. Dia dah jadi besar ni, macam mana kita nak kecilkan dia supaya pelajar boleh nampak? Tak ada orang. Kecilkan sikit. Okey. Okey, ya, pengajaran yang cikgu nak share dengan anda tiga saja. Cikgu tak banyak. Kita boleh tengok setiap rangkap sebenarnya ada pengajaran. Sebenarnya. Kalau kamu mahir, satu rangkap, satu pengajaran. Satu rangkap, satu pengajaran. Jadi pengajaran yang kita ambil dekat sini, 3. Cikgu share dengan anda ni 3 pengajaran. Okey, kita hendaklah mengenang jasa mereka yang telah berjuang untuk negara. Ini dalam rangkap yang keempat. Kita haruslah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, tertinggal manusia. Kepada manusia. Ini semua rangkap. Semua rangkap ada. Kita mensyukuri nikmat kepada tanah, kepada ikan. Tadi kan? Kepada apa lagi? Kepada hujan. Semuanya nikmat. Kita bersyukur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Dia sebab kena, kita kena zikir kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanda kena syukur kita. Kita juga hendaklah, nampak? Kita. Allah silap. Typing error. Kita hendaklah sanggup berjuang demi negara tercinta. Tadi dia kata sukarelawan. Sesekali ku ingin menjadi bunga. Menaburkan, menebarkan keharuman. Maknanya dia sesekali dia nak rasa ada hikmat bakti dia kepada negara. Maknanya turun padang. Macam COVID-19 sekarang ni ramai yang menjadi frontliner. Yang pergi membantu mereka-mereka yang terkesan. Yang memberi makanan, bantuan makanan, yang memberi bantuan macam-macam lah. Macam mana yang baru ni yang melanda negara kita di utara negara kita di Sabah kan, yang apa, di Kedah, kepala air banjir kan, turun ramai-ramai pakat turun. Jadi masing-masinglah mencari ladang pahala untuk dibawa waktu akhir hayat masing-masing. Okey, habis, selesai. Cikgu sharekan dengan anda sampai situ pengajaran. Habis dah pengajaran dan ada soalan yang cikgu sharekan dengan anda. Okey, ini contoh soalan pemahaman. Saja nak share dengan kamu contoh soalan pemahaman. Okey, cantik dia turun, nampak? Ini contoh soalan dalam peperiksaan. Okey, cuba perhatikan. Ini 3 soalan dalam peperiksaan kertas 1. Dekat mana soalan ni datang? Dalam kertas 1. Soalan bahagian B, soalan nombor 2 selepas tata bahasa. Soalan ini datang dalam bentuk subjektif. Objektif ada? Ada. Ini subjektif bahagian B, soalan nombor 2. Okey, kamu perhatikan sahaja. Nanti cikgu share dengan anda. Yang ni boleh jadikan sebagai latih to be. Latih to be dalam bentuk kita menjawab soalan lengkap. Berdasarkan rangkap yang keempat. Saja aku ingin berterima kasih. Nyatakan nasihat yang cuba disampaikan oleh penyajak. Markahnya 3. Nyatakan 2 persoalan. Tadi kan cikgu dah sebut. 2 persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Markahnya juga 3. Dan yang ketiga pada pendapat anda. Okey, cikgu nak bagi tahu nombor 1 jawapan ada dalam petikan. Nombor 2 ini komsas. Tak ada jawapan dalam petikan tapi kita kena bina sendiri. Persoalan yang terdapat dalam sajak ini ialah apa tadi? Yang kita senaraikan sebanyak 4 tadi kan? 5 tadi. Pada pendapat anda, ini pada pendapat tidak ada jawapan dalam teks dan jangan ambil jawapan dalam teks. Apakah cara terbaik untuk kita memanfaatkan rezeki yang diperoleh? Macam mana kita nak manfaatkan? Dapat ikan nak buat macam mana? Pada tanah kita nak buat macam mana pula? Bila ada hujan, apa rezeki yang kita boleh manfaatkan? Yang ini jawapan semua kena 2-2 pelajar. Nombor 1 kena bagi 2 jawapan, nombor 2 kena bagi 2 persoalan. Kalau dia tak bagi soalan 2 ni pun kamu kena menyatakan 2. Dan nombor 3 pada pendapat anda, berapa nak bagi cikgu? 2. Markahnya 4 bawah tu. Jadi 3, 3, 4 jumlahnya 10. Lumayan. Jumlah markahnya lumayan. Jadi kena jawab elok-elok. Jadi yang ini cikgu syorkan semua orang buat dan hantar kepada cikgu. Ini sebagai pilihan. Tapi saranan cikgu buat dan hantar. Sebab kamu, cikgu akan semak dan cikgu akan bagi markah.
ya pada mereka yang cuba menjawab. Yang ni pilihan, tapi cikgu sarankan buat. Ya, sebagai nak tunjukkan kefahaman kamu ya dengan markah yang kamu peroleh, boleh tak dapat skor 10. Yang ini sebagai pilihan ya, tapi cikgu sarankan anda jawab ya. Okey, jadi sekadar itu sahaja untuk pada pagi ni. Selesailah ya kita bincangkan habis ya. Alhamdulillah cikgu dah tunjukkan kepada anda. Okey, ada apa tak nak tanya sampai dekat situ? Kalau ada apa-apa nanti boleh nak tanya cikgu, direct kepada cikgu pun boleh. Ya, yang nak buat cikgu sangat sarankan anda buat ya, sebab itulah ya nak tengok markah tadi. Ya, sehingga setakat ini yang tak masuk kelas kita. Aina Najida, Alisha Dia Ramadan, Farah Nur Nabiha ada tadi ya, Farah ada. Okey, Hanan Kamila tak masuk. Okey, Farah ada, Hanan tak masuk. 3 orang dah. Yang tak masuk tanpa memberikan sebab, Ainun Mujahidah. Tak ada respon, mana tak masuk. Aisyah Natasha yang banyak sangat kali tak masuk ni. Tapi minggu lepas masuk Aisyah. Nurul Ifah, Siti Hajar Anisha. Ayuni tak masuk. Dia tak masuk. Okey, tak ada respon kan? Yang cikgu sebut nama tadi. Okey, jadi maksudnya yang masuk kelas cikgu seramai 24 orang sahaja, 7 orang tak masuk, seorang bersebab ya, demam Isyami Kristina tadi. Okey kelas, jadi cikgu rasa ya insya-Allah kalau cikgu kirimkan video tu nanti ya kamu boleh faham sefaham-fahamnya ya, sebab mengkaji sajak ni sama saja. Datanglah sajak apa pun ya, cara mengkajinya tetap sama ya. Okey, kalau anda faham, alhamdulillah. Ya, nak lebih faham lagi, boleh rujuk balik semula video yang insya-Allah cikgu akan masukkan dalam grup nanti. Latihan yang terakhir silalah buat ya. Sangat cikgu syorkan untuk anda buat dan hantar kepada cikgu, dan macam biasa mereka yang hantar insya-Allah tidak mengecewakan ya, kerana cikgu akan semak berserta dengan komen ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja kelas kita pada pagi ni ya. Moga-moga yang hadir ini Allah memberikan kefahaman kepada anda ya, dan terima kasih atas kerjasama dan kehadiran, kerana itu tanggungjawab ya, wajib masuk kelas sebenarnya ya. Bukan boleh pilih-pilih ya, kelas wajib masuk ya, kerana ini ialah PDPR, pembelajaran ya, pengajaran dan pembelajaran secara di rumah ya. Jadi yang ada harap terus kekalkan ya kehadiran anda. InsyaAllah ini kira minggu terakhir untuk kelas kita bagi bahasa Melayu ya. Untuk anda berehat sekejap, seminggu kita sama-sama berehat. Minggu hadapan tak ada kelas, bercutilah kita ya, bercutilah anda yang boleh merentas daerah, silakan ya, untuk menenangkan diri ya, menghilangkan stres. Dah belajar lama kan ya, seminggu kita bercuti. Okey, selamat bercuti untuk semua ya. Terima kasih kehadiran anda, dan kita jumpa lagi untuk kelas-kelas yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama, terima kasih.